Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aiza binti Muhammad Mokhtar daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Dan insyaAllah pada hari ini dalam seminar Sigma 2020, saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Minat dan Sikap Belajar Pelajar USIM terhadap Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban. Baik, kursus penghayatan etika dan peradaban merupakan salah satu kursus wajib universiti yang baru sahaja diperkenalkan oleh KPT kepada semua pelajar IPTE di Malaysia pada bulan September 2019. Kursus ini pula telah diambil oleh pelajar USIM bermula semester 2 2019-2020. Kursus ini dibangunkan sebagai pendedahan kepada pelajar tentang konsep etika dari perspektif peradaban yang berbeza dan bertujuan mengukuhkan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat multi-etnik di Malaysia. Jadi makalah ini bertujuan untuk meneroka minat dan sikap pelajar USIM terhadap kursus ini. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Data kemudiannya dianalisis menggunakan SPSS. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar USIM telah menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari subjek ini serta mempunyai sikap belajar yang sangat positif. Dengan minat yang tinggi dan sikap belajar yang positif ini diharapkan proses kesepaduan sosial yang merupakan agenda penting kerajaan Malaysia akan tercapai. Kajian ini penting sebagai input awal kepada tenaga pengajar kursus ini di USIM khususnya dan juga di IPT AMNA sebagai persediaan kepada tenaga pengajar serta penambahbaikan dalam pelaksanaan kursus ini pada semester-semester akan datang. Baik, saya kira kajian ini juga penting kerana di samping kursus ini merupakan kali pertama ditawarkan di USIM dalam masa yang sama. Kursus ini ditawarkan pada semester yang mana pengendalian pengajarannya dilaksanakan secara online sepenuhnya, sama ada secara segera dan juga tidak segera disebabkan oleh masalah COVID-19 yang melanda. Oleh kerana dua perkara tersebut, iaitu kursus ini pertama kali ditawarkan dan juga ia ditawarkan secara online ataupun talian sepenuhnya. Jadi kajian ini saya kira penting. Baik, oleh kerana kursus ini merupakan kursus yang baru ditawarkan, jadi belum lagi terdapat kajian khusus tentang minat pelajar terhadap kursus ini. Walau bagaimanapun, minat pelajar terhadap subjek tertentu seperti subjek sains, matematik telah mendapat perhatian pekaji-pekaji terdahulu. Jadi di sini saya sertakan beberapa kajian lepas tentang minat pelajar terhadap kursus ataupun mata pelajaran yang telah dibuat oleh pengkaji. Antaranya Aziz dan Lin yang mengkaji minat pelajar tingkatan 2 terhadap mata pelajaran sains di Skudai, dan mereka telah mengenal pasti persepsi pelajar terhadap mata pelajaran sains tersebut, dan juga mereka kenal pasti hubungan antara sikap pelajar terhadap mata pelajaran tersebut dan penguasaan mereka terhadap konsep asas sains. Okey. Kajian seterusnya adalah daripada Johari Nur Suryani yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap subjek matematik dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kajian beliau mendapati bahawa minat pelajar terhadap subjek matematik ni dipengaruhi oleh faktor luaran seperti guru dan rakan serta faktor dalaman iaitu diri sendiri dan psikologi pelajar tersebut. Jadi kajian-kajian terdahulu berkenaan subjek-subjek lain ini sedikit sebanyak membantu pengkaji untuk mereka bentuk soal selidik. Baik, kita pergi kepada metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Instrumen soal selidik ni dibina berpandukan kepada AMTB, iaitu Attitude Motivation Test Battery, yang dikembangkan oleh Gardner.
Daripada situ kita bina soal selidik yang terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A demografi responden dan bahagian B pula ialah minat pelajar terhadap khusus penghayatan etika dan peradaban ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi ini pula kita bahagi kepada 3, iaitu faktor diri pelajar sendiri, iaitu tabiat pelajar, faktor personaliti dan PDPC pensyarah serta faktor khusus tersebut sendiri. Ya. Walau bagaimanapun, makalah ini akan memfokuskan perbincangan tentang minat dan tabiat belajar pelajar sahaja. Ya. Dan hipotesis kajian ini adalah terdapat hubungan yang tinggi antara minat pelajar USIM terhadap khusus penghayatan etika dan peradaban dengan tabiat belajar mereka terhadap khusus ini. Ya. Soal selidik ini telah diedarkan kepada pelajar tahun 1 USIM. Sebanyak 400 soal selidik telah dianalisis. Ya. Dan persampalan pula adalah menggunakan persampalan rawak. Soalan selidik ataupun instrumen ini mempunyai kepercayaan yang tinggi, ya, yang mana nilai alfa bagi konstruk dua konstruk yang dikaji ataupun direport dalam kertas kerja ni, ya, iaitu minat pelajar, nilai alfanya ialah 0.46, manakala tabiat belajar pula 0.86. Ya. Baik, kita terus pergi kepada dapatan kajian. Kita mulakan dengan melihat profil responden terlebih dahulu. Okey. Daripada 400 responden yang kita analisis tadi tu, dari segi jantina 107 lelaki dan 293 perempuan. Dan mereka ni terpilih daripada 3 fakulti, iaitu Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan sebanyak 95 responden, Fakulti Sains dan Teknologi 90 responden dan Fakulti Syariah dan Undang-Undang 219 responden. Ya. Dan pembahagian lelaki dan perempuan mengikut fakulti ada boleh rujuk di rajah yang di bawah tu. Baik, jadual 4 ini pula menunjukkan kekerapan ataupun minat pelajar terhadap khusus penghayatan etika dan peradaban. Ya, jika diperhatikan, ya, ada 9 item di sini. Ya, saya sentiasa bersedia untuk belajar subjek penghayatan etika dan peradaban. Ya, dan lain-lain ni kita dapat lihat bahawa skor minnya adalah tinggi. Okey, kita lihat di sini skor min yang paling tinggi adalah saya mahu mendapat markah yang baik dalam ujian, kuis, tugasan dan projek. Manakala skor min yang paling rendah ialah saya terlibat secara aktif dalam perbincangan atau menjawab soalan dalam kuliah. Jadual berikutnya iaitu jadual 5 pula, berkenaan tabiat belajar pelajar USIM terhadap khusus penghayatan etika dan peradaban. Ya. Daripada 10 item yang ditanya, ya, kebanyakan pelajar mempunyai tabiat belajar yang sangat positif lah. Kita perhatikan di sini, ya, min bagi tabiat pelajar USIM terhadap khusus penghayatan etika dan peradaban ini adalah antara 3.3075 hingga 4.5400. Ya. Dan min yang tertinggi adalah bagi item saya melakukan tugasan dan menyelesaikannya dalam tempoh yang ditetapkan. Okay. Manakala min yang paling rendah pula, ya, saya mempunyai kumpulan belajar sendiri bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Baik, di samping analisis deskriptif, ya, mengenai minat pelajar terhadap kursus ini dan juga tabiat belajar pelajar dalam kursus ini, ya, kita juga membuat analisis inferensi, ya, yang mana kita menguji hipotesis yang kita jangkakan pada peringkat awal kajian, ya. Jadi berdasarkan hipotesis tersebut, ya, yang mana kita menjangkakan bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara minat pelajar USIM dengan tabiat belajar mereka, ya. Kita gunakan ujian Pearson correlation lah, hasil ujian, ya. Kalau merujuk kepada
jadual di bawah tu ya adalah sangat tinggi lah ya, iaitu 0.761. Ini adalah bacaan bahagi hubungan antara minat pelajar terhadap kursusitas dan juga tabiat belajar mereka. Dan hubungan ini sangat signifikan ya. Baik, dalam kajian ini kita dapati bahawa minat pelajar terhadap kursus penghayatan etika dan peradaban adalah baik ya. Ini dengan merujuk skor min bagi semua item berkenaan minat pelajar iaitu antara 3.505 hingga 4.825 ya. 4.8 ni adalah sangat tinggilah ya. Skor min bagi item saya berasa kecewa ya sekiranya kuliah dibatalkan ya. Pun adalah baik iaitu dalam 3.842. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar memang menganggap bahawa kursus ini penting dan merasa bahawa mereka rugi ya sekiranya tertinggal kelas ataupun kuliah pensyarah mereka. Okey. Di samping tu perlu juga kita beri perhatian pada satu item ini ya. Saya berpendapat kursus penghayatan etika dan peradaban harus diajar di universiti. Yang mana min juga adalah sangat tinggi iaitu 4.4900 ya. Ini menunjukkan bahawa pelajar menyedari kepentingan kursus ini dan bersedia memanfaatkan apa yang dipelajari daripada kursus ini. Ya. Pengkaji juga mengenal pasti salah satu faktor yang menyebabkan minat pelajar terhadap kursus ini adalah diri pelajar sendiri ya, iaitu tabiat pelajar terhadap kursus ini yang mana ianya sangat positif lah ya. Hal ini boleh diperhatikan daripada skor min bagi semua item berkenaan tabiat pelajar USIM terhadap kursus etika dan peradaban ya, iaitu antara 3.3075 hingga 4.5400. Dalam masa yang sama ya, perkara ini boleh juga dibuktikan dengan keputusan ujian Pearson correlation ya, yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang tinggi ya antara minat pelajar dan tabiat belajar mereka iaitu 0.761. Baik, dapatlah disimpulkan bahawa kajian ini menunjukkan minat dan tabiat belajar pelajar USIM terhadap kursus penghayatan etika dan peradaban adalah baik ya. Hubungan antara kedua-dua konstruk juga adalah tinggi ya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat positif ya, kerana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, kursus ini merupakan kali pertama ditawarkan dengan pelajar yang ramai dalam sebuah kelas ya. Dalam masa yang sama, pelaksanaan PDPC kursus ini juga telah berubah daripada secara bersemuka kepada secara atas talian sepenuhnya ya. Dengan itu, dapatan kajian ini pentinglah memberi motivasi kepada semua yang terlibat ya, sama ada di pihak penggubah kursus ya, maupun di pihak pelaksana iaitu tenaga pengajar sendirilah yang mengajar kursus ini. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk kali ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.